So, Parameswara mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka dan memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Dan kemudian yang kedua, okey, Sultan Muzaffar Shah. Beliau ni mengukuhkan Empayar Melaka, okey, dan Muzaffar Shah ni terkenal dengan melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Dia ada sistem undang-undang. Tu Muzaffar Shah. Okey. Kaitkan ya. Cikgu nak kamu kaitkan ya. Iaitu kalau Parameswara dengan mengasaskan. Kalau Muzaffar Shah dengan sistem perundangan. Begitu. Kalau Sultan Mansur Shah, beliau ni meluaskan Empayar Melaka. Meluaskan Empayar Melaka. Maknanya meluaskan kerajaan Melaka. Meluaskan. Dan menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Dan pusat pendidikan. So kita kaitkan dengan dua perkara kat sini ya. Sultan Mansur Shah meluaskan Empayar Melaka, menyebarkan agama Islam. Sultan Alauddin Riayat Shah. Sultan Alauddin dia mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri, menjaga kebajikan rakyat. Menjaga kebajikan rakyat. Naufal, pergilah ambil buku teks. Buku teks kau mana? Lupa. Sudah lupa. Itulah join dengan orang tua-tua. Orang tua-tua senang lupa. Dengan kau pun senang lupa. Kan? Okey. Baik. Pergi ambil buku teks. Okey. Lupalah tu. Baik. Kemudian, ingat di kalangan sultan, 4 orang ini. Ingat Parameswara, kemudian Sultan Muzaffar Shah, kemudian Sultan Mansur Shah dan juga Sultan Alauddin Riayat Shah. Jadi ada 4 orang sultan, Parameswara, Muzaffar, Mansur, Alauddin. Kalau nak ingat, ambil nama dia je. Parameswara, Muzaffar, Mansur, Alauddin. 4. Ya. Baik. Kemudian di bawah tu pula adalah bendahara. Bendahara Tun Perak. Dan beliau ini menguruskan pentadbiran secara sistematik dan menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Bendahara Tun Perak ini dia menjadi bendahara untuk 3 orang sultan. Dia ni bendahara kepada Muzaffar Shah, bendahara semasa Sultan Mansur Shah dan juga bendahara semasa Sultan Alauddin Riayat Shah. So bendahara Tun Perak ni dia adalah pembesar untuk 3 orang sultan. Lama tu. Lama tu ya. Dan yang terakhir Laksamana Hang Tuah. Dan beliau memastikan keselamatan perairan Melaka. Perairan Melaka dan menjadi utusan. Menjadi utusan ataupun duta, ambassador. Utusan tu ambassador kepada Kesultanan Melayu. Ambassador tu apa? Dia macam messenger lah, messenger. Kalau katakan sultan kata pergi hantar surat ini dan sampaikan arahan ini, arahan beta ini, titah beta ini kepada kerajaan di sana. Jadi Laksamana Hang Tuah lah yang akan pergi hantar beserta dengan tentera-tenteranya. Itu dipanggil utusan. So Laksamana Hang Tuah ni memang tokoh-tokoh yang ini antara tokoh-tokoh terbilang, dan Hang Tuah memang terkenal kerana Hang Tuah ini adalah seorang pahlawan. Pahlawan ya. Baik. So kalau kita lihat, apakah peranan dia, cikgu? Apakah fungsi tokoh-tokoh terbilang ni? Apa fungsi dia? Baik. Sultan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi kerajaan. Dan baginda akan dibantu oleh bendahara dan laksmana.
yang merupakan pembesar utama. Dan tokoh-tokoh ini membawa kegemilangan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Ini ada apa ni? Sudut pidato Sultan. Okey, baik. Cikgu nak Auni bacakan boleh tak? Onkan mic dan bacakan pidato ni. Boleh ni? Baca macam betul-betul pengacara majlis, macam pidato ni. Boleh? Kenapa giling tu? Kenapa giling tu? Okey. Okey, Amani boleh Amani? Okey. Kita dengar Amani dululah. Okey, untuk membacakan pidato ini. Silakan. Terima kasih pengacara majlis. Salam sejahtera diucapkan kepada warga sekolah yang saya muliakan. Tajuk pidato saya ialah peranan Sultan sebagai pemerintah Kesultanan Melayu Melaka. Hadirin sekalian, Sultan berada pada kedudukan yang tertinggi dalam struktur masyarakat. Sultan menjadi lambang perpaduan. Baginda juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Selain itu, hubungan diplomatik dengan kerajaan lain ditentukan oleh Sultan. Hadirin sekalian, Sultan juga menerima kunjungan pedagang asing ke Melaka. Peranan Sultan menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal dan dihormati oleh kerajaan lain. Sekian, terima kasih. Okey. Okey. Tapi itu dia baca. Amani baca. Okey, Naufal, boleh tak kamu pidatokan ayat ni? Boleh tak kamu baca dan cara pidato? Dia sebenarnya baca dia macam ni tau. Macam ni. Terima kasih pengacara majlis. Salam sejahtera diucapkan kepada warga sekolah yang saya muliakan. Tajuk pidato saya ialah begitu pidato. Amani macam pening je. Okey, Naufal boleh tak buat macam tu Naufal? Faisal boleh Faisal? Tak boleh okay, dia macam tu. Hadirin sekalian, Sultan berada pada kedudukan yang tertinggi dalam struktur masyarakat. Sultan menjadi lambang perpaduan. Baginda juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Selain itu, gitu. Okey. Jadi itu Saya tak rasa macam tu, cikgu. tak adalah macam tu. Tapi awal-awal tu betul lah tu. Kan? Jadi dia ada baca macam tu. Okey. Baik. So dia kata apa? Peranan Sultan. Okey, Sultan menjadi lambang perpaduan. Okey, baginda juga melantik pembesar yang berkelayakan untuk menjalankan pentadbiran. Selain itu, hubungan diplomatik dengan kerajaan lain juga ditentukan oleh Sultan. Hadirin sekalian, Sultan juga menerima kunjungan pedagang-pedagang asing ke Melaka. Jadi, kerana peranan Sultan inilah menyebabkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang terkenal dan dihormati oleh kerajaan lain. Itu kata dia. Baik. Okey. Baik. Kemudian ada pelajar-pelajar lain pun, dia pun menjawab. Saya setuju dengan pendapat pemidato itu tadi. Selain itu, Sultan juga mengetuai Angkatan Tentera Melaka bagi meluaskan jajahan takluknya. Gitu. Jadi seorang lagi. Ini siapa ini mungkin pelajar daripada keturunan India. Benar. Sultan merupakan ketua agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Itu kata Auni ya. Salah. Okay. Baik. Kemudian ini bukan itu sahaja, Sultan juga memastikan keselamatan dan keamanan Melaka terpelihara. Malah baginda turut menggalakkan perkembangan ilmu pengetahuan. Bagus diorang. Kan? Bagus diorang. Baik. Ini bendahara. Okey. Jadi
Okey, ini bendahara. Bendahara ni sebenarnya adalah sebagai seperti. Okey, kamu tahu tak kenapa gambar bendahara ni kemudian ada gambar Perdana Menteri kita yang pertama. Okey, dia buat merdeka macam tu. Kamu tahu kenapa? Boleh buat merdeka macam tu. Merdeka, merdeka. Kenapa bendahara ada gambar yang ini? Apa kaitan dia? Baik. Untuk pengetahuan kamu, okey, sebenarnya bendahara ni sama jawatan dia seperti Perdana Menteri. Bendahara tu kalau dalam bahasa sekarang dipanggil Perdana Menteri. Dan siapakah Perdana Menteri kita sekarang? Anwar Ibrahim. Ya, Datuk Seri Datuk Anwar Seri Ibrahim. Anwar Ibrahim. Ya, betul. Itu bendahara lah tu. Itu bendahara. Okey. Dan juga dikata kat sini. Okey, kita tengok kawan-kawan, mari kita bincangkan peranan bendahara dalam Kesultanan Melayu Melaka. Baik, peranan bendahara pula, dia menjadi penasihat sultan dalam urusan pentadbiran. Penasihat penasihat sultan dalam pentadbiran. Dia menasihati sultan. Okey. Begitu juga. Betul. Ini dibantu. Hebat sungguh bendahara itu. Beliau juga menjadi ketua pembesar dalam pentadbiran negeri. Ketua pembesar. Dan kehebatan bendahara ini bukan setakat menjadi ketua pembesar, tetapi beliau juga layak digelar tokoh terbilang. Beliau ialah pembantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Adakah kamu bersetuju? Dia kata, saya setuju. Malah bendahara juga menjadi ketua diplomat, ketua hakim dan mengetuai angkatan perang. Mengetuai angkatan perang. Ada satu lagi peranan penting bendahara. Semasa Sultan Gering ataupun, siapa tahu apa itu Gering? Sultan Gering. Apa itu Gering? Siapa tahu? Naufal tahu tak? Jibril? Ibrahim tahu tak apa itu Gering? Apa? Apa Faizal? Tak dengar tadi. Apa Faizal? Gering? Gering itu adalah? Hati. Gering itu adalah sakit. Sakit. Jadi semasa Sultan Gering ataupun Sultan sakit atau keluar negara ataupun Sultan keluar negara, bendahara akan dilantik menjadi pengganti sementara Sultan. Pemangku Sultan tu maknanya pengganti sementara. Pengganti sementara Sultan. Jadi saya berasa kagum dengan kehebatan bendahara ini. Jadi kalau kita lihat antara tugas-tugas bendahara, yang pertama penasihat sultan dalam urusan pentadbiran. Yang kedua iaitu menjadi ketua pembesar. Yang ketiga pembantu sultan dalam mengembangkan agama Islam. Yang keempat ketua diplomat, ketua hakim dan mengetuai angkatan perang. Dan kelima menjadi pemangku sultan. Pengganti sementara sultan. Baik. Laksamana. Ini laksamana. Baik. Kita bincangkan tentang peranan laksamana. Okey, dia kata apa? Cikgu, melalui pembacaan saya mendapati laksamana ini mengetuai Angkatan Laut Melaka dalam melakukan serangan. Wow. Hebat tu. Ya betul. Selain itu Laksamana menjaga keamanan perairan Melaka dan keselamatan para pedagang. Itu Laksamana. Ya, Laksamana menjaga keselamatan, menjaga perairan. Okey. Dan seterusnya kalau kita lihat Laksamana juga dibagi tahu Laksamana juga mengetuai
okey, utusan rasmi ke luar negara, mengetuai utusan rasmi. Laksmana juga menjadi duta, duta bagi Melaka. Duta tu maknanya ambassador lah ataupun utusan. Duta tu utusan lah, ya. Dan Laksmana merupakan seorang yang berani kerana beliau merupakan ini paling penting, pengawal peribadi Sultan ataupun bodyguard Sultan. Laksmana ni ialah bodyguard Sultan. Hebat tak hebat lah. Tentang Laksamana. Jadi kalau kita lihat, okey, bendahara, tanggungjawab dan kesungguhan yang ditujukan oleh Sultan, bendahara dan Laksmana dalam melaksanakan peranan masing-masing telah mengukuhkan kedudukan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang terkenal. Itulah dia berkaitan dengan unit yang ke-8 ini tentang struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melaka, kenali tokoh terbilang, peranan dan juga peranan tokoh terbilang. Baik, sebelum kita meneruskan lagi, okey, cikgu ada